tapi bagaimana dengan Sabah secara keseluruhannya? Satu negeri yang agak dinamik politiknya, bukan sahaja masyarakat dan demografinya. Dan bagaimana impak Sabah kepada gambaran keseluruhan pembentukan kerajaan dan hala tuju PRU15 pada kali ini? Saya mau bersama sekarang dengan Profesor Dr. Anul Puyuk, penganalisis politik. Prof, di Semenanjung, BN dan PN berkelahi dan tidak boleh bekerjasama menuju ke PRU15 ini. Tapi di Sabah, GRS dan BN boleh menjalinkan kerjasama. Mengapa? Ya, ini merupakan sesuatu yang menarik untuk kita lihat secara dengan lebih dekat. Dan kalau kita lihat dalam konteks politik di Sabah, ada dua sebab yang memungkinkan kerjasama di antara GRS dan juga BN ini. Yang pertama, bagi saya melihat pemimpin GRS dan BN ini ingin membuktikan yang mereka ini mempunyai otonomi untuk bergerak secara sendiri tanpa campur tangan Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat, ini juga dinyatakan secara terang-terangan oleh pemimpin GRS dan juga BN, termasuklah pemimpin pusat yang mengatakan mereka menyokong untuk memberikan otonomi kepada pemimpin tempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya lihat yang ingin diketengahkan oleh GRS dan juga BN ini adalah ingin membukakan pendekatan Sabah First ataupun Sabah didahulukan seperti yang dilakukan oleh GPS di Sarawak. Karena kalau kita lihat dalam konteks politik Sarawak, ternyata pendekatan Sarawak First, Sarawak for Sarawakian ini amat berjaya. Dan pemimpin GRS dan juga BN juga ingin menggunakan pendekatan yang sama bagi membolehkan mereka mendapatkan sokongan masyarakat di Sabah. Sekiranya ada muafakat dan konsensus antara parti politik di Sabah, adakah susunan, komposisi dan situasinya mungkin sama seperti apa yang kita saksikan di Sarawak menerusi GPS? Secara idealnya, ini akan membantu menguatkan kedudukan GRS dan juga BN di Sabah, tetapi secara praktikal dia agak sukar. Kalau kita lihat GPS contohnya bukan semua, berbanding dengan GPS, bukan semua komponen parti dalam GRS itu adalah dalam kalangan parti tempatan seperti Bersatu. Tidak seperti GPS di mana komponen partinya adalah dalam kalangan parti tempatan. Dan kalau kita lihat, GPS juga diasaskan oleh para pemimpin tempatan. Dan kalau kita bandingkan dengan GPS di Sarawak, pendekatan Sarawak First yang diketengahkan oleh pemimpin tempatan ini sudah lebih awal dan berjaya digunakan untuk menguatkan kedudukan GPS dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Contohnya semasa pemerintahan Adan Satem, pendekatan Sarawak First ini ataupun Sarawak for Sarawakian ini telah diarus perdanakan dengan begitu berjaya sekali sehingga dia menjadi sesuatu yang agak popular yang membantu menyetupadukan masyarakat di Sarawak. Jadi cabarannya kepada pemimpin JRS dan juga BN adalah bagaimana mereka boleh mengetengahkan Sabah First ini dan sama ada Sabah First ini disokong sepenuhnya oleh masyarakat di Sabah. Ya. Ada 25 kerusi parlimen di Sabah, Prof. 25 ini angkanya agak signifikan untuk menjadi potential kingmaker. Kami ada membual seorang lagi ahli akademik berkenaan dengan kemungkinan Sabah mungkin akan menjadi kingmaker di peringkat persekutuan. Kita mainkan dulu klip audio ini sebelum kita teruskan. Jadi pada kali ini Sabah juga ingin menjadi kingmaker supaya agar tuntutan-tuntutan yang selama ini yang berkaitan dengan MS63 dapat dipenuhi. Dan kita nampak GRS dan UMNO, GRS dan juga BN pada kali ini akan bekerjasama. Walaupun kita tahu di peringkat pusat itu tidak berlaku. Jadi ini satu yang unik. Dan di blok yang sebelah pula kita akan ada warisan yang akan bertanding di semua kerusi, 25 kerusi, dan begitu juga dengan Pakatan Harapan. Jadi ini agak menarik kali ini Zul kerana warisan tidak akan berada bersama-sama dengan Pakatan Harapan, tetapi UMNO pula, BN pula akan membentuk kerjasama dengan GRS. Jadi pada penghujung dia, kita nampak apa yang diperkatakan sama ada baik pemimpin warisan ataupun GRS dan juga BN adalah mereka seringkali menyatakan bahawa pada kali ini
kita akan menjadi kingmaker. Sabah ada 25 kerusi parlimen, memang jumlah yang agak signifikan, agak sihat untuk memainkan peranan sebagai potential kingmaker jika ada stalemate di peringkat persekutuan, iaitu jangkaan ramai pihak. Tapi bila kita bercakap berkenaan dengan kingmaker ini, ia melibatkan kemungkinan perlu lontar sokongan ke arah gugusan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan sebagainya, ataupun juga Pakatan Harapan. Sekiranya BN atau PN memenangi hampir cukup majoriti dan perlukan sokongan dari Sabah, mungkin itu lebih likely untuk kita lihat berlaku berdasarkan apa yang kita lihat kerjasama GRS lakukan sebelum ini. Tapi jika Pakatan Harapan yang mendapat hampir cukup majoriti, mungkin agak drastik dan dramatik untuk kita jangkakan kingmaker sokongannya datang dari Sabah. Adakah Prof merasakan jika sampai ke tahap itu, kerusi-kerusi di Sabah ini juga GRS mungkin even perlu melontarkan sokongan dan akan melontarkan sokongan kepada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan? Ya, kalau kita lihat konteks politik pada ketika ini, politik kita sekarang ini dia banyak bergantung kepada the politics of coalition building. Jadi mungkin kita kena revisit the concept of kingmaker dalam konteks politik Sabah dan juga Sarawak, kerana kita dapat melihat ramai atau pemimpin, banyak parti yang mempunyai orientasi, mempunyai ideologi yang berbeza-beza, maka mereka boleh pergi ke mana-mana, sama ada ke BN, ke PS dan sebagainya. Jadi dalam konteks Sabah ini saya melihat ia banyak bergantung kepada politik di Semenanjung selepas PRU 15 dan juga keputusan PRU di Sabah dan Sarawak. Kerana kalau kita bandingkan politik Sabah dan juga politik Sarawak ini, politik Sabah agak sudah menjadi lebih terbuka berbanding dengan politik Sarawak. Jadi bagi Sarawak agak kondusif bagi mereka untuk memainkan Sarawak for Sarawakian ini ataupun Sarawak First, kerana mereka tertutup. Mereka menjadi satu blok yang agak besar di Sarawak. Dan kalau kita juga bandingkan PRU 15 ini dengan PRU sebelum ini, sebagai contoh PRU 12 dan juga PRU 13, di mana BN di Sabah dan Sarawak muncul sebagai entiti politik yang dominan, yang memainkan peranan besar dalam membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Dan bagi saya ini tidak semestinya akan diulangi, kerana kita melihat di Semenanjung pun tidak ada entiti dominan, apatah lagi di Sabah. Dan kalau kita berbalik kepada Sarawak, saya melihat GPS mampu untuk menang sekurang-kurangnya lebih daripada 20 kerusi mengikut analisis saya pada ketika ini. Dan ini sedikit sebanyak akan mampu meletakkan GPS sebagai antara blok yang agak signifikan, agak terbesar, bukan terbesar, agak besar untuk meletakkan GPS sebagai blok yang boleh membantu membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi bagi saya apa yang pasti, apa yang kita akan lihat selepas ini adalah pembentukan kerajaan baru yang menggabungkan pelbagai parti daripada Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak tanpa mengira pendekatan politik ataupun ideologi politik. Okey. Kita lihat Prof, Sabah antara negeri yang kita lihat paling ramai ahli parlimen yang bertukar parti, lompat parti. Bukanlah hanya berlaku di Sabah tapi berlaku di negeri lain juga. Tapi Sabah antara yang agak prominent daripada segi itu. Sekarang kita sudah ada akta anti lompat parti yang tidak membenarkan YB melompat parti. Apa kesannya kepada dinamika politik Sabah khasnya pasca PR15 jika ada stalemate dengan ada akta anti lompat parti ini dan ahli parlimen tidak lagi dibenarkan untuk menukar parti? Ya, mungkin itu akan menjadikan politik Sabah ini tidak semenarik dululah berkali. Tetapi bagi agak masih awal bagi saya untuk memberikan komen, kerana kita akan melihat kesan undang-undang ini kepada pergerakan ahli politik. Tapi apa yang saya dapat katakan pada ketika ini adalah mungkin ini boleh mengurangkan politik tawar-menawar ataupun the politics of horse trading antara ahli-ahli politik. Kerana kalau kita lihat politik tawar-menawar inilah yang mengakibatkan ramai ahli politik untuk menukar parti at the 11 hour ataupun sebelum kerajaan persekutuan itu dibentuk, seperti yang kita lihat sebelum ini.